மச்சான் அட அட Driver, வண்டி எடு. பாத்து பத்திரமா கூட்டு போடா. Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul Si Pakumarin Sabadam. Film ini menceritakan tentang seorang pria miskin bernama Siva. Siva bekerja menjadi supir pribadi di rumah pengusaha tekstil. Suatu hari, Siva dihina dan direndahkan oleh pengusaha raja tekstil di kotanya. Siva yang tidak terima menantang pengusaha tersebut bahwa suatu hari nanti bisnisnya akan diakui seluruh penjuru India dan mereka akan ikut dengannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai pada tahun 1997 di desa Kancipuram. Di sana, keluarga Rajan sedang menyambut menantu yang akan tinggal di rumahnya. Ganesha yang merupakan anak pertama dari Rajan menikahi gadis kota Chennai yang bernama Danam. Setelah memberikan celengan leluhur untuk diisi, tiba-tiba istri Rajan yang sedang hamil tua mengalami kontraksi. Selepas melakukan persalinan, dokter minta maaf karena istri Rajan tewas setelah melahirkan putra kedua. Mereka yang mendengar tak kuasa menahan air matanya. Jarak usia Ganesha dengan adiknya adalah 30 tahun dan Dana memberikan namanya Murugan. Dana merawat adik suaminya seperti anaknya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Ibu Danam tidak suka jika Murugan memanggil putrinya adalah ibu. என்ன அம்மான்ற அண்ணி இல்ல எனக்கு அம்மாடா மாமா வா எனக்கு பசிக்குது. Rajan memiliki rumah tenun dan beberapa karyawan. Pada saat itu, karyawannya yang bernama Chandru akan membuka toko kecil di Madras. Dengan memohon, Chandru dan adiknya Laksmi akan menjual kain sutra yang dibuat Rajan dan tim di Madras. Awalnya Rajan menolak karena sutra yang dibuat untuk sang dewa dan festival keagamaan, namun bukan untuk tujuan komersil. Hanya saja mengingat zaman sudah berubah dan segalanya butuh uang, Rajan pun bekerja sama dengan Chandru. 5 tahun kemudian, Murugan yang berada di kelas 7 merasa malu dipanggil paman oleh Siva, yaitu anak Ganesha yang berada di kelas 4. Dengan kesal, Murugan menginginkan Siva memanggilnya adalah kakak bukan paman. Namun, Siva tidak mau berbohong dan terus memanggilnya paman, sehingga para teman Murugan tertawa. Tidak terima dengan itu semua, Murugan meluapkan emosinya. Melihat sang cucu terluka, Rajan begitu marah kepada Murugan. நீ அந்த சந்திரசேகர் மாதிரி ஃப்ராடா தான்டா வளருவ. அடிக்காதீங்க. என்னங்க மாமா சின்ன பையன் இப்படி நடிக்கிறான் பாரு. இவெல்லாம் கொலையும் பண்ணிட்டு கூட பாரு நடிக்கிறான் பாரு. Sejak rumah tenunnya tutup karena ditipu oleh Chandru, Rajan mengurusi Siva dan Murugan. Hanya saja Rajan lebih sayang kepada Siva. Murugan yang takut kepada Rajan memohon kepada sang kakak untuk membawanya pergi dari rumah. Rajan pun mengizinkan, namun akan tetap mengurusi Siva dan akan membesarkan cucunya seperti raja. டேய் சிவா Di saat mereka akan berpisah, Murugan menakuti Siva bahwa hidup dengan Rajan akan seperti neraka. Siva pun menantang Murugan bahwa jika sudah dewasa nanti, dirinya akan hidup seperti raja dan Murugan akan menyesal karena telah pergi. 15 tahun kemudian, Siva yang seorang sales marketing menawarkan beberapa sari kepada wanita kaya. சில vintage classic collectors வந்து இந்த புடவை வந்து Malangnya, wanita kaya tersebut menolak karena menginginkan sari Raja Patu, yaitu sari klasik yang dibuat khusus dan tidak akan pudar serta rusak sampai 7 turunan.
Sari yang dibawakan Siva paling lama bertahan 6 tahun, sedangkan Sari Raja Patu bisa sampai 50 tahun lebih. இது ராஜபட்டுப்பா. It's a vintage classic. Sesudahnya dengan pilu, Katir memberitahu bahwa toko sari sang bos mencoba menipu konsumen dengan membuat sari sintetis. Jika itu sampai beredar, maka nama baik desa Kancipuram yang terkenal dengan sari alami akan tercoreng. Katir mencoba menghentikan mereka, namun para pengawal toko malah menghajarnya. Mendengar sahabatnya dipukul demi menjaga nama baik desa, tanpa takut Siva membalas mereka. Sialnya pemilik toko tidak terima dan polisi menahannya. என்னடா இது மண்டை சைடில் சரைச்சி வச்சிருக்க Nggak berselang lama, Rajan pun datang. Bagi Rajan, mereka tidak bersalah karena berusaha menjaga nama baik desa. Polisi tidak bisa membebaskan karena sudah diajukan tuntutan. Mendengar hal itu, Rajan pun marah hingga akan membakar kantor tersebut. முடியுமா முடியாதா? Malangnya, Rajan pun ditahan. Karena nggak ada pilihan, Ganesha pun minta bantuan Murugan untuk membebaskan mereka. Di sana, pengacara Murugan memberikan surat jaminan. Mengetahui Murugan adalah menantu pengusaha raja tekstil di Madras, polisi langsung membebaskan mereka semua. Tanpa berkata, mereka pergi meninggalkan Murugan. Di kediaman Rajan, Murugan merasa malu karena setelah sekian lama nggak ada perubahan dalam diri Siva. Jika diizinkan, Murugan akan membawa Siva ikut bersamanya. Mendengar hal itu, Siva dan Rajan tidak setuju. Ibu Siva menjelaskan, sudah 3 tahun sejak lulus kuliah, Siva hanya seorang sales serabutan. Jika ikut dengan Murugan, setidaknya Siva bisa menambah pengalaman dan berlatih untuk disiplin. Esoknya, Murugan mengizinkan Katir ikut untuk mengawasi Siva. வாழ்க்கையில பிறலவனா வெக்கம் மானம் சூடு சொரணை இவை நான்கும் இருக்கக்கூடாது ரோல் மாடல் பார்த்து போயிட்டு வா சிவா. நல்லா இருக்கியா? பெரிய வீடு உங்களுதா Sesampainya di istana, Siva terkejut karena sepupu istri Murugan adalah wanita incarannya. Dia adalah Ruti, anak dari Laksmi. 3 tahun yang lalu, Ruti adalah mahasiswi teknik yang berbeda 7 semester dengan Siva. Ruti menolak Siva karena Siva berasal dari kasta bawah. Siva pun berjanji bahwa dalam 2 tahun ke depan, dirinya akan menjadi sukses dan Ruti akan berlutut demi memohon cintanya. காலேஜ் படிச்சிட்டு இருக்கப்ப பார்ட் டைமா சோர்சிங் சென்டர் Ruti hanya bisa meledek karena sampai saat ini Siva masih belum berubah. Di lain sisi, Chandru yang mantan karyawan Rajan telah menjelma menjadi raja tekstil di Madras dan sekaligus mertua dari Murugan. Chandru memiliki 2 anak. Anak kedua bernama Mano, yaitu kepala marketing perusahaan, dan anak pertama adalah Aisu, yaitu istri Murugan. Di hari berikutnya, karena belum ada lowongan, Ruti menjadikan Siva seorang supir dan Katir menjadi asisten pribadinya. டிரைவர் வண்டி எடு. Di sana, Mano meminta sang ayah untuk menerima Ruti yang baru lulus S1 untuk menjadi asistennya. Di saat Chandru akan tanda tangan kontrak Ruti, Siva tidak setuju karena untuk menjadi asisten kepala operasi harus memiliki kemampuan yang telah teruji. Jika sumber daya manusia yang bekerja tidak memiliki kemampuan, maka akan mencoreng nama baik perusahaan. Mengetahui Siva punya pengalaman di dunia sales marketing, Chandru pun mengizinkan Siva untuk melatih Ruti dasar-dasar operasi terlebih dahulu. Secara nggak langsung, Siva menjadi atasan Ruti dan membalas perlakuannya. Di saat weekend, Siva kembali menjadi supir Ruti. Pada saat itu, Ruti ingin diantarkan ke pesta temannya. Ruti tidak menyangka bahwa acaranya di sebuah klub malam. Mano yang sedang mabuk tanpa sengaja bertemu dengan teman kuliah dan menggodanya. Ternyata pacar teman Mano adalah anggota geng motor dan tidak terima. Mano yang ketakutan pergi meninggalkan Ruti. Sebagai pembalasan, beberapa pria tersebut mengajaknya kencan dan foto bersama. Ruti yang berhasil kabur dengan sedih menceritakan kepada Siva. Melihat Ruti disentuh dan ketakutan, Siva tak kuasa menahan emosi dan menghajar mereka semua.
அட அட போடுங்கடா அவனா. இந்த போடு போட்டுண்ணா. அண்ணா Sarma kuda. Setibanya di rumah, secara mengejutkan Ruti memeluk Siva. Sejak saat itu mereka resmi berpacaran. Esoknya Mano terkejut melihat Ruti naik motor bersama Siva. Di jam istirahat, Ruti mengirim sebuah ciuman di hadapan para karyawan dan mereka selalu terlihat bersama. Di saat mereka sedang makan di kafe, tanpa diduga Mano menyewa beberapa bodyguard untuk melindunginya. Manoj, loser ni. Hey, loser ni. Tanpa takut, Mano memukul Siva karena berani mengajak Ruti makan bersama. Melihat Mano adalah anak sang bos, Siva diam tidak membalas. நான் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் கிளம்புங்கண்ணா. Katir yang datang tidak terima karena sahabatnya mengalami luka darah. Tanpa menahan emosi, Katir menantang mereka semua. Sialnya, Katir menjadi bulan-bulanan bodyguardnya. Melihat mereka ribut dengan Mano, Murugan begitu marah karena dirinya mengajak Siva dan Katir bukan untuk berkelahi. Tanpa sadar, Murugan mengusir mereka. மனோஜோட ஏன்டா பிரச்சனை பண்ணீங்க? ஏன்டா தேவையில்லாத வேலை உங்களுக்கு? ஆனத்தை வாங்கிட்டியடா. உன் பழைய புத்தி காரிட்ட. நீ என்னடா ஸ்டைல்ல நிக்கிற? கார இருக்கடா. Selepasnya, di saat mereka sedang makan, Ruti meminta mereka untuk datang ke rumah sakit. Dengan panik, mereka bergegas untuk pergi. Siva khawatir karena Murugan sering mengancam akan bunuh diri jika merasa dikecewakan. Melihat Murugan baik-baik saja, mereka pun bingung dengan orang yang sedang dirawat. Ternyata Manola yang sedang kritis. Dengan berlinang air mata, hati kecil Murugan tidak terima jika Siva dihajar oleh Mano. Bagi Murugan, Siva adalah adik kesayangan. Ketika berada di rumah, dengan marah Chandru mengusir Murugan. Hey! வெளிய போடா நாயே. Hey! வாய் மூடு. Murugan hanyalah benalu yang tidak berguna. Jika Aisu tidak memohon untuk menikah, maka Chandru tidak akan sudi memiliki menantu kasta bawah seperti Murugan. Sekarang Murugan membuat Mano kritis dan itu tidak bisa dimaafkan. Murugan masih menerima hinaan dari Chandru, namun dirinya tidak bisa hidup jika Aisu tidak ikut dengannya. Di saat mereka sedang merenung, Murugan berlari ke laut untuk mengakhiri hidupnya. Dengan cepat mereka menghentikan Murugan. Sebulan kemudian, Laksmi memutuskan untuk menikahkan Ruti dengan Mano dan menginginkan Aisu bercerai dengan Murugan. Tanpa berkata, Aisu pergi meninggalkan mereka. Setelahnya, Ruti menceritakan kepada Siva. Siva yang bingung berusaha menenangkan. ஒன்னு ஒளி இல்லைன்னா போ. Rajan yang mendengar Ruti mencintai Siva bergegas mengambil kain sutra. Rajan memberitahu bahwa tradisi keluarga untuk memberikan kain sari kepada calon menantu. Merasa telah direstui, mereka pun meminta berkah dari Rajan. Di lain sisi, Murugan menangis pilu karena tidak ada yang peduli dengan dirinya. Malamnya, Rajan merasa sedih dan panik karena celengan leluhur telah hilang. Di saat Ruti akan pulang, terdengar suara kendi terjatuh dari atap. உண்டியல். Ternyata Murugan sedang mabuk dan mengisi celengan leluhur dengan minuman. Rajan yang melihat dengan marah mengambil tombak dan akan menusuknya. Dengan menangis pilu, Murugan tidak menyangka bahwa sebenci itu sang ayah dengan dirinya. Dari kecil hingga sekarang, Murugan tidak pernah merasakan kasih sayang dari Rajan. Jika harus memilih, Murugan lebih baik mati sebelum dilahirkan karena sang ayah kandung tidak mau menerimanya. Murugan sengaja mencuri celengan leluhur karena ingin diperhatikan oleh Rajan. Tapi Rajan hanya punya waktu untuk memarahinya.
Di dunia ini hanya Aisu yang mengerti dirinya, namun sekarang Aisu pun meninggalkannya. Rajan yang mendengar dengan berurai air mata meminta maaf kepada sang putra dan berjanji akan membawa Aisu kembali. Di hari berikutnya, Satpam memberitahu bahwa Rajan datang ingin bertemu dengan Chandru. Laksmi yang mendengar menyuruh Satpam untuk menunggu di luar. Laksmi sengaja tidak memberitahu Chandru tentang keberadaan mereka. Aisu dan Ruti yang datang terkejut karena mereka ada di halaman. Siva menjelaskan, dari pagi hingga malam kami dibiarkan menunggu di luar. Mendengar hal itu, Chandru tidak menyangka jika Laksmi bisa lupa dengan keberadaan mereka. வணக்கம். Dengan memohon, Rajan meminta maaf atas perbuatan Murugan dan ingin membawa Aisu pulang. Chandru pun menolak karena tidak ada masa depan jika Aisu ikut Murugan. என்ன பண்ண சொல்லு. Laksmi menambahkan, Rajan bukanlah siapa-siapa jika keluar dari desa, sedangkan kami adalah raja tekstil di provinsi Tamil Nadu. சந்திரசேகரன் சில்க்ஸ் தமிழ்நாடு முழுக்க தெரியும். Rajan mengingatkan usaha Chandru tidak akan pernah berkembang jika pada waktu itu Rajan tidak mengizinkannya. Dan ingatlah roda itu berputar. Dengan emosi, Siva berjanji bahwa suatu saat nanti bisnisnya tidak hanya terkenal di Tamil Nadu, melainkan di seluruh India. Mengetahui hal itu, Murugan siap membantu bisnis Siva. Dengan mengatasnamakan Rajan, Murugan meminjam 100 juta rupiah kepada rentenir sebagai modal untuk membangun bisnis Siva. Tanpa ragu, sang rentenir meminjamkannya. Kemudian mereka pergi ke beberapa toko sari untuk menjalin kerjasama bahwa mereka akan membuat sari sintetis sendiri. Beruntungnya pengusaha tersebut tidak ragu karena Murugan adalah menantu dari raja tekstil. சார் கார்டு எடுத்துட்டு போறேன் சார். சரிப்பா. Dari uang tersebut mereka membeli bahan-bahan berkualitas untuk diolah. Beberapa hari kemudian mereka terkejut karena semua pabrik tenun tidak mau menerima pesanan dari mereka. Murugan yang mendengar nampak panik dan sedih karena uang pinjaman telah dibelanjakan. Ternyata Laksmi adalah pimpinan asosiasi tenun dan menginstruksikan kepada semua pengusaha untuk memboikot Rajan dan keturunannya. அப்ப மீதி வாங்கின கடன் எப்படி கட்டுறது? அவர் எங்க அசோசியேஷனோட ஹெட். அவரை பகைச்சுக்கிட்டு எங்களால ஒண்ணும். ப்ளீஸ். Dengan sedih, Murugan memberitahu sang kakak. Ganesha begitu marah karena Murugan meminjam uang kepada rentenir tanpa diskusi dengannya. எனக்கு இதுவும் வேணும், இன்னமும் வேணும். ஏண்டா? Gak berselang lama, rentenir datang untuk mengambil pinjaman 100 juta rupiah dari mereka. Karena gak ada pilihan, Rajan menggadaikan surat rumah. Sang rentenir pun memberikan waktu 6 bulan untuk melunasinya. Malamnya, mereka tidak terima karena Chandru tidak pantas menjadi pimpinan asosiasi. Laksmi memberitahu bahwa kalian adalah beberapa liliput yang tidak pantas menjadi bagian dari bisnis sari sintetis. Melihat Murugan begitu menderita, dengan sedih Aisu memiliki masalah kehamilan, namun Murugan tetap tulus mencintai. Aisu pun memutuskan untuk ikut bersama Murugan. Chandru yang bingung menahannya dan akan mengantarkan Aisu esok hari. கூட்டு வந்து நானே விட்டுறேன். ஐயா கிட்ட சொல்லிடுங்க. Di hari berikutnya, dengan sombong, Chandru tidak akan memberikan Aisu ke dalam jurang kemiskinan karena rumah Rajan saja akan disita. Chandru bisa dengan mudahnya melunasi utang mereka jika Rajan mau bersujud di kedua kakinya. Dengan sabar, Rajan meminta Chandru untuk pergi. 3 மாசத்துல பணத்தை குடுத்துட்டு டாக்குமெண்ட் வாங்கிட்டு போ. உங்க கையில சொல்றதுக்கு என்ன சிவா? சந்திரசேகர் ஐயா வீட்ல இருந்து கால் பண்ணாங்க. Melihat Siva bersedih, Rajan menghampiri. Di sana, Siva ingin tahu kenapa sang kakek tidak mau menenun lagi. 20 tahun yang lalu, Chandru dan Laksmi datang ingin membangun toko sari di Madras. Rajan menganggap Chandru seperti adik sendiri dan tanpa membaca menandatangani surat kerjasama. அது என் தலையெழுத்து மாத்த போகுதுன்னு அப்ப எனக்கு தெரியாது. Tanpa sepengetahuan Rajan, Chandru menjualnya ke beberapa kolektor. Satu sari yang dibuat Rajan bisa mencapai 1 hingga 5 juta rupiah tergantung tingkat kesulitannya. Sedangkan Chandru membeli satu sarinya seharga 100.000 rupiah. சந்திரசேகர் குணத்தை மொத்தமா மாத்திடுச்சு.
Setelah 3 tahun berlalu, mereka datang membawa mobil dan dengan sombong memberikan uang 4 bulan gaji para penenun yang terlambat karena uang gaji terpakai demi membangun pabrik yang lebih besar. Melihat uang telah mengubah karakter Chandru, Rajan menolak kerjasama lagi. இதெல்லாம் வார்த்தை முக்கியம், மானம் முக்கியம். Laksmi menjelaskan dalam perjanjian yang telah ditandatangani, desa ini tidak boleh menjual hasil tenunnya kepada siapapun kecuali untuk Chandru. Jika itu dilanggar, maka akan dipidanakan. Melihat kesombongan mereka, warga pun mengusir Chandru dan Laksmi dari desa dan Rajan menutup rumah tenun daripada harus kerjasama dengan Chandru. ராஜா இனிமே தரியாயிர மாட்டேன், சபதண்டா. Dengan berlinang air mata, Rajan merasa sedih karena tidak bisa memberikan kehidupan keluarganya seperti raja. Selama hidup, dirinya membuat sehari Raja Patu bukan untuk uang, melainkan untuk keagamaan. Dan sekarang rumah harus disita. Mendengar sehari yang dibuat adalah Raja Patu, Siva pun terkejut tidak menyangka. Karena sehari Raja Patu adalah sehari yang diinginkan wanita kaya pada waktu itu. இது ராஜப்பட்டுப்பா, ராஜப்பட்டுப்பா. Nggak pakai lama, Siva pergi membawa beberapa sari yang tersisa. Setelah dicek, perantara terkejut karena yang dibawa Siva adalah asli Raja Patu. My God, it's all original. Yo, எல்லா ராஜப்பட்டியா? Wanita kaya begitu senang karena setelah mencari di seluruh Tamil Nadu, akhirnya mendapatkan sari yang diinginkan dan akan mengambil buku ceknya. Dengan pilu, Siva memberitahu perantara bahwa sang kakek yang menenun Raja Patu masih hidup dalam kemiskinan, kehilangan harga diri, dan memiliki hutang 100 juta rupiah. Mengetahui hal itu, perantara menjual satu sari seharga 100 juta rupiah kepada wanita kaya. ஒரு சாரிக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் எதிர்பார்க்கறாரு. Tanpa berpikir panjang, wanita kaya setuju dan membeli 4 sari Raja Patu. Siva tidak menyangka harga Raja Patu bisa semahal itu. Perantara menjelaskan jam Rolex dan barang branded lainnya harganya bisa miliaran karena barang-barang tersebut dibuat dengan tangan profesional dan sangat hati-hati. Untuk membuat jam tangan Rolex, pengrajinnya harus melewati masa pelatihan 10 tahun dulu. Jadi membeli barang mewah sama saja dengan membeli jasa dan waktu para pengrajinnya. Sari Raja Patu adalah sari dengan kualitas kelas 1 dan tidak semua orang bisa menenun Raja Patu. Beruntungnya perantara memiliki banyak kontak para orang kaya dan akan membantu menjualkannya. Dengan menangis bahagia, Siva pun berterima kasih. Esoknya, Ruti membawakan salinan dokumen yang telah ditandatangani oleh Rajan. Setelah dicek Dinas Tenaga Kerja, dokumen tersebut hanya memiliki masa waktu 20 tahun dan sekarang sudah tidak berlaku lagi. மேடம் பழைய டாக்குமெண்டா இருக்கு மேடம். Akhirnya Rajan membuka rumah tenun yang telah lama ditutup. Dengan menangis haru, Rajan senang karena telah menemukan jati dirinya kembali. Kemudian mereka memanggil para penenun untuk kembali bekerja. Warga tidak ragu meninggalkan pekerjaan yang sekarang karena menenun adalah jati diri mereka. Rajan pun mengajarkan Siva teknik menenun Raja Patu. Dari hasil jualan tenun, Siva memberikan upah para penenun dengan layak. Kini, Rajan bisa menghabiskan masa tua dengan tenang karena Siva bisa mengatur semuanya. Di hari berikutnya, Ruti memohon kepada Rajan untuk dinikahkan dengan Siva. Jika tidak, sang ibu akan menikahkannya dengan Mano. Tanpa diduga, Siva membawa Ruti pulang kembali. Di sana, Siva tidak akan kawin lari jika orang tua tidak mengizinkannya. Laksmi begitu senang karena itu tidak akan terjadi dan akan segera menikahkan Ruti dengan Mano. நாளைக்கே நிச்சயதார்த்தம் இல்ல, கல்யாணமே பண்ணி காட்டுறேன். வாயை மூடிட்டு சொல்றேன்.
பாத்தியானே நீ இருக்கும்போதே எப்படி பேசுறான்னு? Secara mengejutkan, ayah Ruti bisa melihat cinta Siva dan merestui hubungan mereka. Ayah Ruti akan memutuskan hubungan dengan Chandru jika ikut campur dengan urusan keluarganya. Setelah berpikir, Chandru meminta sang adik untuk menuruti suaminya. Mano pun marah dan kecewa dengan keputusan sang ayah. சொல்லிட்டு போலாங்க வந்தேன் சார் வரேன் சார். Dengan sedih, Chandru pun tersadar bahwa kekayaan sesungguhnya adalah dengan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan jujur karena uang sifatnya sementara. Beberapa tahun kemudian, atas prestasinya di bidang tenun Raja Patu, Rajan mendapatkan penghargaan dari pemerintah India. Beberapa media pun ingin meliput kesuksesan mereka. Kini, Rajan dan keluarganya menjadi salah satu orang terkaya di Tamil Nadu yang tinggal di rumah mewah. Rajan dan keluarga telah melupakan kejadian masa lalu dan hidup harmonis dengan keluarga Chandru. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa dengan dikelilingi oleh orang-orang yang setia dan jujur, maka bisnis yang akan dibangun akan terasa mudah dan cepat berkembang. Lupakan dendammu dan fokuslah pada masa depanmu, karena sejatinya dendam hanya akan memberi makan ego dan tidak ada untungnya. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.